الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكمالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, samalah kita ni merafakkan setinggi-tinggi rasa syukurnya ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Allah masih lagi hidup kita, tak mati lagi. Tetap kita dalam iman kepadanya. Tetap lagi kita ni sebagaimana merasakan diri kita sebagai hamba Allah. Dengan kita menunaikan segala fardunya. Apa yang Allah fardu atas kita, kita tunailah habis-habis raih kita. Karena Allah fardu atas kita ni padan dengan raih kita. Tuhan tak paksa perkara yang kita tak kuasa nak buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa atas tiap seorang ni, atas seorang itu, kecuali perkara hak Allah paksa tu, perkara hak kita boleh buat pada negara kita. Tuhan paksa semaya atas kita 5 waktu sehari semalam, boleh buat. Tak gerak nak diri rebah, nyata. Makna pada negara kita paksa Allah. Tak banyak pula dah tu, kalau semaya 5 ya waktu sehari semalam, puasa sebulan ya setahun. Zakat pilih-pilih orang nego, orang ada harta. Haji atas orang yang ada kuasa kepada jalan, ada harta, selamat perjalanan pergi kelik. Makna kata perkara yang Allah Ta'ala fardu atas kita, kalau kita bila tak banyak. Perkara tu tak banyak. Maka kiranya kalulah kita tak boleh nak menunai gak kewajipan yang Allah wajib atas kita, makna kata beratlah kita cuai. Cuailah kesempatan yang Allah hidup kita di dunia untuk kita ni buat sebagaimana bekal-bekal nak pergi di negeri yang panjang. Tiba-tiba kita mari duduk sini, tahu dah kena cakap-cakap dah Islam. Berapa banyak dah tok guru, ustaz mari duduk mengajar. Dalam tarotak pun ada lah ni. Dia duduk mengajar dalam Facebook, dalam YouTube, semua dia duduk royak kaitan dengan hak kita. Dalam bab Islam tu hak kita lah. Hak ni dosa, hak ni pahala, hak ni sah, hak ni batal. Semua orang duduk royak kaitan dengan hak amal ibadat kita kepada Allah. Tiba-tiba kita tak reti, tak pandai, tak ambil peduli. Itulah yang menyebabkan satu hari bila kita kelik cari Allah, kita sesar berpanjangi. Sesar tu sesar yang tidak boleh dah kita nak, orang panggil kata nak care tua. Kita nak minta ulai kelik mari semula untuk nak betul mula tak ada dah. Kerana mati ni sekali seorang, hidup pun sekali seorang. Kalau hidup sampai 2-3 kali tu boleh juga kita nak lara. Hidup kali pertama lara dululah. Duduk dalam maksiat, dalam deraka, lawan Allah. Mati. Lepas tu hidup yang dua tak apalah. Kita baik, betul, amal ibadat, duduk dalam ta'at. Tak apalah. Ni sekali ya hidup. Lepas pada hidup, lepas ada mati juga, tak ada roh hidup. Hidup untuk ibadat. Hidup tu hidup untuk balas dah lah. Bila untuk balas ke atas bagaimana usaha masa kita sekarang ni. Habis itulah
Menyebabkan kita dengar-dengar perkara-perkara gini jadi sedar kita. Untuk menyedar itulah panggil tazkirah. Tazkirah mana tazkid. Orang tabligh duk ya tazkir tu dah noh tazkirah. Fadzakir Allah kata. Hendaklah mengingat, beri peringatan. Fa inna dzikra, kita beri peringatan kepada orang ni tanfa'ul mu'minin. Itu jadi manfaat, jadi guna bagi orang yang beriman. Kita beriman dengan Allah cakap-cakap ke, beriman dengan hari akhirat habis cakap dah. Ke semua iman kita percaya cakap-cakap tu, janganlah yang menyebabkan percaya saja tapi tak nyebuat. Janganlah kata aku percaya dengan Allah, percaya kata lepas dah mati hidup kelak. Tapi tak ada langsung buat sebagaimana bekal-bekal yang panjang kita nak pergi di sana. Bilalah Allah pilih kita malam ni. Yang banyak beberapa orang kalau kita kira kawasan kita ni orang Islam belaka, orang beriman belaka. Tapi tak boleh mari semacam mana kita. Setengah-setengah jawab kata kita mari sini bukan nak ngaji, mari nak kerja. Gitu. Bolehlah kerja. Temu dengan Tuhan satu hari bawa kerja tu. Ni dah Tuhan ni. Hamba hidup atas dunia tu duk kerja ni. Kata hamba kelik cari nanti cari Tuhan ni bawa kau ni. Tengoklah. Tengoklah weh kita kelik cari Allah dengan keadaan jahil, temulah. Allah jahil ni paling takut sekali. Al-jahlu aqrabu ila al-kufr kata ulama. Jahil ni lebih hampir dengan kafir. Lebih hampir ni jauh mana kata ulama? Dekat semacam mana mata putih dengan mata hitam. Ada beza tu. Ada beza sikit berepek mata putih dengan mata hitam ni berepek. Oleh kerana ada di diri dia tu panggil sifat jahil. Jahil tak tahu apalah. Dalam bab Tuhan ni tak tahu, dalam bab pegangan tak reti, dalam bab hukum hakam ni Allah haram dosa pahala, dalam bab maya rukun syarat tak ambil peduli. Lebih hampir dengan kafir kata ulama bilalah orang tu jahil dengan bab ilmu agama. Kalau orang alim makna reti, bukan berarti kata alim ni boleh mengajar, boleh bersyarah, boleh berceramah gitu. Dah tu reti, hak ni faham. Hak tu boleh royak kat orang. Tu alim. Untuk buat amal diri dia, dia mau tanya dia boleh jawab masalah tu orang alim. Kata ulama orang alim ni jauh dengan kafir macam mana lek naik dengan lek jatuh. Jauh kepada kekufuran. Kenapa? Dia tahu. Bila dia tahu, dia boleh jaga diri dia. Tak boleh kata gini batal akidah. Tak boleh pegang lagu ni syirik dengan Allah. Tak boleh kecek lagu ni, tak boleh buat lagu ni. Buat lagu ni menyebabkan berlaku kita ni buat dosa besar. Tu yang boleh jaga oleh kerana ada ilmu. Ada ilmu yang ada dalam hati, ilmu itulah duk mengkawal. Ilmu itulah duk suluh dia kepada jalan-jalan yang nak jadi binasa dia. Jadi nak rosak juluh dia kepada jalan dosa besar ataupun jadi kafir kepada Allah. Na'udzubillah. Maka kita ni butuhlah sekalipun kita duk kerja katik lebih kurang tau. Setiap hari kita kerja tapi tak jadi talah akhirat kita. Ada peluang, ada masa untuk kita mari dengar hak akhirat kita katik. Inilah untungnya kita. Ini adalah pilihan Allah, bukan kita semata-mata. Bukan kita semata-mata Tuhan pilih wasal buka hati nak mari dengar. Serta dengan ada kekuatan. Boleh mari, boleh jalan, boleh bawa tubuh badan kita mari ada dalam majlis-majlis yang berkat. Mana majlis berkat? Majlis ilmu. Majlis ilmu lah majlis berkat. Kalau anda boleh hantar berkat, kita boleh tahu tentang diri kita. Dalam hal kita duduk saja, tak boleh kecek ke apa nanti dengar sekarang. Para malaikat duk minta ampun. Apunlah dosa orang tu duduk dengar balas apun dosa dia. Kita dosa banyak kok. Bila dosa banyak tu kok Allah malaikat tolong minta ampun. Bukan sekadar malaikat, Nabi kata, bahkan segala binatang. Segala binatang siapa ke ikan dalam laut hak tak ada lidah pun duk minta ampun kepada orang duk tutup ilmu agama Allah. Semoga Allah beri manfaat dalam hal kita duk ngaji gini. Dan kita naklah Allah beri tetap kita istiqamah atas kita menunaikan fardu dia. Di antara salah satu fardu Allah Ta'ala fardu atas kita ialah nututi ilmu agama Allah. Maka kita ambillah mana kata kesempatan ini sebagaimana buat jadi sebagai kita panggil atau arwah hidup kita. Semoga-moga kita ada dalam masa setengah jam malam ni Allah hintungkan sebagai suatu pahala yang baik di sisinya yang memberi keuntungan kepada kita sewaktu mana kita masing-masing kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu hari kelak insya-Allah.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tengok kitab Penawar di muka sebelah. Muka sebelah di tengah tu. Tengah tu. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani, ini imam muhaddisin, Imam Baihaqi imam yang beriwayatkan hadis. Nama Baihaqi, imam muhaddisin. Riwayat menceritakan oleh Al-Baihaqi, At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir, Sayyidina Jabir. Jabir ni sahabat Nabi kita. Dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Mana dua-dua orang ni sahabat Nabi. Jabir dengan Abu Sa'id, dua-dua ni sahabat Nabi. Lalu itulah jumlah doa dia bagi radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha daripada keduanya, yakni Jabir dan Abu Sa'id tu. Ada dua-dua orang ni sahabat Nabi SAW. Berkata keduanya, yakni Jabir, Sayyidina Jabir dengan Abu Sa'id kata mana? Sabda Rasulullah SAW. Bila sebut Rasulullah SAW, kita jawab SAW. Koh-koh pada apa dah. Karena Nabi kata, ada sebut pada satu hadis, man zukirtu indahu, siapa-siapa dia yang orang sebut namaku di sisinya, tiba-tiba falam yusalli alayya, orang ni tak selawat atasku, termasuk di kalangan orang yang bakhil, orang yang kedekut. Al-bakhil, orang yang paling kedekut, Nabi kata, ialah man zukirtu indahu, apabila disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, orang ni tak selawat kepadaku. Inilah orang paling kedekut, Nabi kata. Habis itu bila bunyi kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita duk selawat gitu, satu hari kelak Nabi akan memanggil-manggil nama kita di yaumul mahsyar nanti. Kerana kita nak pada Nabi hari ni. Orang lain tak boleh tolong kita. Hebat setara mana, pangkat tinggi setara mana, walaupun pangkat raja sekalipun, di akhirat sana tak dapat nak beri penolong pada kita. Kecuali Nabi kita ya. Tiba-tiba kita tak sebut nama dia, tak selawat pada dia, bimbang-bimbang takut hari akhirat Nabi tak panggil nama kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Apa ni bahasa kita tengok. Nabi kita nak oyak bimbang pada kita sebagai umat dia. Berik pesan. Ni pesan Nabi ni. Nabi ni berimbang sangat kepada umat-umat dia, bimbang takut jadi jatuh dalam dosa, jatuh dalam neraka, bimbang takut jatuh masuk di kalangan orang yang celaka. Ni Nabi pesan ni, iyyakum wal ghibah, pasal kita jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan jauhkan oleh kamu akan ngupak tu. Jauh mana, jangan duk kecek hak orang. Kita faham dah. Ngaji lepas mari dah. Ngupak ialah kita menyebutkan saudara kita bila ia dengar ia benci. Ia dengar ia tak kena. Tak kira kita sebut saat ni, kita kata saat ni tak apa dia. Atau belakang dia. Kita sebut hak betul sekalipun, ngupak namanya. Ada juga setengah-setengah silap faham. Bila sebut atas ngupak hanya, mu kata kok orang ngupak kat orang. Hai, ngupak gapo aku kata hak betul. Dia kata aku kata hak betul. Hak betul tu panggil ngupak. Kira kalau dia dengar dia benci. Dia dengar dia tak sedar hati. Dia dengar dia tak setuju. Walaupun hak kita kata tu betul. Misal contoh dia kedekut. Dah. Contoh dia ni adalah satu-satu benda bila kita sebut dia tak sedar dengar. Padahal benda tu ada dia sungguh. Kita kata dia benci, dia tak sedar dengar. Muka pun ubah, nampak baik lain. Keruk muka-muka. Itulah nama ngupak. Kata walaupun kita tahu, mau kata hak betul, ya hak betul tak mengupak. Kalau hak tak betul bukan ngupak. Kawan tu tak ada, kali benda tu dia dak sebut merok, tu bukan ngupak tu. Hak tu panggil fitnah. Atau berat lagi, fitnah. Kawan tu tak ada uak kali, kawan tu tak ada kali sifat buruk, tapi dia duduk royak.
duk bohong, tu panggil fitnah. Fitnah berat lagi. Nabi kata al-fitnah asyaddu minal qatl. Orang fitnah kat orang ni lebih jahat pada bunuh lagi. Fitnah kawan tu tak ada buat kali fitnah. Kawan tu tak ada bawa le tino, dia pergi fitnah. Nampak bawa tino marai, dia ajak kat bini dia. Habis bini dah gombok habis kalau hari-hari agak kacah habis sare-sare. Mana kata? Nah, tu panggil fitnah. Kalau royak tak betul, hak ni betul. Bila betul ya dengar tak setuju nama ngopak. Bila ngopak Nabi kata jauhkan oleh kamu akan ngopak. Mana jangan ngopak. Jangan duk kacik hak orang, jangan duk ngopak kat orang. Kerana apa? Karena fa innal ghibata, karena bahwasanya ngopak itu asyaddu minaz zina, lebih jahat, lebih berat, lebih teruk daripada zina lagi. Kita kata zina ni berat dah. Oh, nak malai, wak naik tina bilik, ke buka bilik. Silih berat tu. Malai hak lau, malai marai isang, marai dulu Chiang Mai. Tiba-tiba mari Nabi royak kata lebih jahat pada zina lagi orang ngupak hak orang. Kenapa lebih jahat? Lalu itulah sahabat-sahabat tanya, "Apa boleh jahat pada zina ya Rasulullah? Kaifa?" Kat mana ya Rasulullah? Sedangkan zina dosa besar ke? Zina ni dosa besar nombor 3 besar. Nombor 1 syirik dengan Allah. Kafir dengan Tuhan lah kita kata. Sembah yang lain dari Allah. Pegang perkara lain dari Allah. Boleh beri bekah, boleh beri kuasa, boleh beri nikmat, boleh beri mudarat. Dia peganglah hati dia. Itu panggil syirik kepada Allah, dosa besar. Nombor 1 kali. Dosa besar nombor 2 bunuh orang. Dan bunuh orang tanpa hak. Bukan semata-mata bunuh. Bunuh orang tanpa dibenar oleh syarak. Orang ni harai darah tiba-tiba pergi bunuh, pergi katok. Pawerung duk ngatok sana, katok-katok pak mati kawan tu. Budak-budak werung, darah panas. Katok daki, mati kawan tu. Bunuh tanpa hak, dosa besar. Adapun kalau bunuh, orang-orang pada bunuh dibenar oleh syarak atau lain ya. Macam mana bunuh dalam peperangan. Lawan bertepur dengan kafir, tak boleh bunuh pula. Mak demo saja boleh panah, demo saja boleh bedil, kita boleh bedil tak som. Itu lain. Nah, bunuh untuk nak menyelamatkan diri kita. Demo masuk nak gopok rapah bawa dengan bedil, bawa dengan gapo, kita kelipar boleh bajak bang puak pegang main-main kena. Utuh dekat kawan tu mati situ lo. Bunuh lagu tu tak apa, kita pun bunuh untuk nak menyelamat diri kita. Lagu tu. Ada pun ada royak kata bunuh dosa besar ni, bunuh tanpa hak. Bunuh orang hak harai bunuh, harai darah dia. Ni dosa besar sangat. Nombor 2. Nombor 3 zina haludah. Lepas pada syirik kufur, lepas pada bunuh orang, zina haludah. Dosa besar nombor 3. Tiba-tiba Nabi kata orang ngupak kepada orang lebih jahat pada zina lagi. Lalu itulah sahabat tanya, "Kaifa ya Rasulullah?" Kok mana Rasulullah? Sedangkan zina ni dosa besar ke nombor 3 ke? Lalu itulah jawab Nabi, qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Nabi kata sungguhnya seorang laki-laki terkadang zina ia laki-laki dan taubat ia laki-laki, maka menerima Allah Taala akan taubatnya. Pada zina mari sedar dalam hati, salah aku, silaplah aku. Zina. Jahatnya aku. Mari sesalah hatilah. Kalau mati tengah huruf zina tak ni masuk ngaku lah. Aku tak ada taubat. Atau ni selesai dah. Sudah dah. Walaupun ia lepas pada zina tak ada pakai lagi baju. Bapak duduk gagal luar dalih. Tak pakai lagi baju. Tapi mari teringatlah hati, aku sesal dosa. Aku sesal melakukan dosa zina kepadamu ya Allah. Aku tak saya buat apabila dah. Aku tak buat dah. Aku lepas dah hari ni, aku tak saya buat apabila dah. Dah hati sesal ya perbuatan zina. Tuhan terima taubat kalau cukup syarat dia. Kerana zina, dosa yang sakut dengan Allah. Tak ada kait dengan anak dia panggil. Hak tina pun taubat cara dia. Hak yatim taubat cara dia. Bila-bila duk cari kain baju. Duk lelanjai lagi tapi taubat dah. Tuhan terima taubat. Ada pun orang ngupak kepada orang Nabi kata, lagu mana boleh bila kata besar sangat dosa. Kalau tanding dengan orang zina berat pada zina lagi. Nabi kata wa inna sahibal ghibah
Orang yang ngupak kepada orang ni tiada diampung ni baginya. Allah tak ampun. La yaghfiru lahu. Tuhan tak ampun dosa dia. Hatta yaghfira lahu sahibuh. Hingga orang hak ya upak tu ma'ahwi, halawi. Barulah selesai dosa. Selama mana tu dia kata aku tak halal, mu kata kau. Ku tak maaf, mu kata kau. Apa bila? Apa rutuh langit ku tak halal apabila dosa duk tanggung situ. Ha ni. Ninglah kih Nabi kata lebih jahat, lebih berat pada zina. Pasal apa? Pasal dosa kita kait dengan orang. Bila ada sakut dengan orang, payah selalu dah nak menyelesai. Habis tu selesai lah ni. Ada oyak lepas-lepas mari dah. Dosa kita ada sakut dengan orang, ada silap lidah, silap mulut, silap ngata, selesai lah ni. Belum pada bakit di akhirat. Kerana di akhirat payah. Nah, orang ngira dak nung ngira belaka. Lah ni pun setengah-setengah ngira. Dah saya takik tak gerak lah ni. Ngira. Nah, dalam saya takik tak gerak lah ni ngira. Akhirat gigi lebih pada apa lagi? Kerana dak nung nak pahala ya harta tak sedah. Kita nak bayar 1 juta, 2 juta tak mudah dak nung. Ha ni aku ngopak kat mu atas dunia hari tu ni nak bayar 30 juta. Demo nak pahala ya dak nung. Ha lalu tu selesai lah ni. Kerana masalah ni masalah yang payah nak selesai ni di akhirat ni. Abang Nabi beringat kepada kita ni. Orang yang upak kepada orang Allah tak ampun. Engkau tu hak yang upak tu ampun. Barulah selesai. Barulah terlucu. Habis tu kita ada pernah silap mulut kata kat orang. Silap mulut, upak kat orang. Muduh orang tau. Selesai lah ni jumpa dengan tu minta maaf. Ambo ni ada sikit salah dengan demo. Silap kata ke demo hari tu. Demo basah hati hari tu. Ingat tak? Datang hari tu. Gurau kelolok. Aku kata. Mata nampak muka. Maaf aku tu tu kata Allah. Moga. Kita kan selama mari ke ni. Jok mari buka danak ni. Kita mari sekali hari tu kan tak? Tak kira tu aku buat kira. Tak apalah. Aku halal kat mu. Barulah selesai. Barulah lucu. Kalau Tuhan kata aku tak halal kat mu. Nanti jumpa dapat Tuhan syiak lah kita. Siap lah kita. Kena minta jugalah. Minta minta. Duduk dalam minta kamu. Satu hari yang lembut hati. Orang setara mana. Tu dalam mazhab Syafi'i kena sebut satu-satu hak kita kata ke dia. Habis dia duk gaduh lidah. Ngata kat orang. Kalau kita berasa kata Datuk ni kalau kita royak momoh juga, ngamuk juga Datuk ni. Kita royak dia kita kata dia gitu gini ngamuk. Ngikut mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki selesai. Kita pergi dengan secara umum. Tak usah royak kita kata apa. Ada hak. Maaf deh Pak Ngah tu. Takut-takutnya ada silap-silap mulut. Lepas-lepas hari. Dia pun tak ada apa. Sama-sama. Taklid mazhab Maliki selamat. Kiranya kalau kita nak sebut, yang ngamuk. Kalau kita royak hak kita ngata ke dia, yang mongoh. Hanya wak bakit mari wak tak halal tak asal main. Sebut dengan secara umum. Secara umum tak ada. Dah. Ayat kata kerana dulu-dulu ada silap mulut, ada ngata ada gapo maaf-maaf tadi halal sepah macam mana kita dak halal biar raya tu. Minta maaf biar raya tak? Maaf-maaf tu semua maaf tu. Tu ngikut taklid mazhab Maliki boleh ambil secara umum. Kiranya kalau orang ni orang payah basuh. Sekiranya kawan ni tak payah basuh sebut satu persatu. Sebut kita kata dia gitu, kata dia gini. Sebut hak lalu kat mulut lidah kita. Kita orang atas tak ada boleh mana bak lidah ni. Bak ngupak. Ada tu ada juga tapi tak semacam tak setara mana. Kalau kira bak kerik ke, bak ngaji ke, sekadar pediatri je dah. Kita orang atas bak ngaji hak orang pediatri. Hak ana hak pediatrik, hak PhD. Nuh lek tabe nu. Kalau bak ngaji hak duk dalam clear duk dalam kelamu dah nak selimut duk sipai kalimu dah lagi yang ngecek hau kan duk sipai kalimu nak tidur dah tarik kalimu gi ngata tadi gi ngata cau sau lagu mana tek tu laki atau lagu mana tek gi ngata di mangah dah tu lagu mana hok jatuh hitai tengok dia kata hitai dah walah kalau dengar dia tu weh tu apa dah lagi dalam anak tidur dah lagi yang ngata kat orang. Nak oleh kelik sijik. Lepas ada maya jemaah kelik sijik, bela-bela duk kilik jadah nak apa rumah tu, dah lagi ngata kat orang. Dah lagi cara kat orang. Tu. Nak ayat atas cepatnya mulut dia.
Proprek. Kalau royak ha baik, ha gapo panjang ke dak? Tak anjay cerita ha baik. Cerita baik tak anjay. Ban boleh lah 3 orang naik. Mari dana mak yah. Ni lah mari lama tak mari rumah. Masuk. Gapo pula ni ada cerita gapo ni lama-lama tak mari. Dak lah mari nak royak ha tok email kita ni lah. Gapo kat mana tok email kita dia apa? Dak tok email kita duk royak cerita dia sikit. Kat mana ada apa? Pagi-pagi bangun pagi tok email. Pagi lepas tu kat mana? Lepas pagi nampak tak ada nak cerah tanah lagi, nampak gaduh-gaduh pergi sijik mandi posiak pergi sijik. Tu lepas tu lepas ada tu orang sijik tu gaduh pergi beli bagai-bagai wak klik kat anak dia. Pergi beli bagai puluh, nasi kabu, gapo, klik serokok anak rumah dia. Tu nampak duk makan-makan ustaz nampak kacuk seher bawa tu turun kambing, buat turun lembu masuk kat dalam benda tu. Gitu. Tu lepas ada tu nampak naik motor dah pergi hantar anak sekolah. Dah, muduk royak harga apa? Murih lu dah. Pasal apa? Duk royak baik-baik. Semua tu comel belaka dah royak ni. Pergi sijik, klik makan ni, lepas tu beli kambing, pergi hantar anak sekolah semua comel. Sedap tak dengar? Tak ada. Hak sedap kali ke mana? Bunyi khabar lagi. Kamu pula? Tu email apa kita lah. Hak mana? Nikah pula. Pakai bucek. Tu. Panggil salon dah. Naik. Aku buat kopi. Nah, panjang tak cara hal nikah orang bucek ni? Panjang. 2 jam tak cukup. Nah, kalau hal boleh tegak dengar tak sedap. Dengar tak ada tu. Anak royak dia masuk sumbung setel kata, setel duk masuk capur boleh ada dah. Ingat payah selesai tu. Payah sesat tu. Nabi royak kata bila kita mengupak kat orang, Allah tak akan ampun dosa sekalipun kita sesat. Habis cakap dosa. Tinggal dah tak mengupak dah, tak sengupak apabila dah tak selesai dosa kita. Malaikat orang hak kita upak, ya halal bagi kita. Maaf bagi kita baru selesai dosa tu. Ani dak royak semua. Lidah bagai lembu. Jangan gurau. Bisa dia. Kan? Bagai lembut jangan gurau. Ular tak? Klik ular. Lembut dah ular. Tapi jangan ya puk stek. 7 malam ngatik. Nak ular tenduk selor tak? Hak kerah jangan mana bisa. Giling kerah. Tapi ada orang mati dengan sebab giling. Ada bunyi lagi dalam sejarah apa. Kerah kong tak bisa tak bagi kerah. Bagai lembut jangan. Bagai lembut jangan gurau. Bisa betul. Ada demo royak cerita. Orang ponde ke mana tak kena buat kerah tau. Orang ponde lembut. Kecek apa lembut. Waktu rutin tu. Waktu rutin tu. Waktu tu pakai cuk tino. Bubuh gapo-gapo baju dalam nampak sebing situ. Seperti tu. Jalan-jalan pun seperti tu. Tiba-tibanya mari wairum, mari kaca, mari duk cicak karo. Yang sepak di pondai boleh pati. Mana walaupun nampak nemek, jangan buat gurau dia. Nah, pondai malai, si hari pikul berah. Itu. Makna kata apa? Jangan gurau bagai-bagai lembek ni. Lidah kita semacam itulah, bisa dia. Nak kata berapa banyak orang tak duk kapung kih lidah. Banyak no? Banyak. Aku kalau aku turun botol tak leh aku tak sang kena boleh ke mata aku. Tengok ke siapa ni turun ni. Sah kecil bang leh kedai kopi tepuk meja ni. Habis gelas-gelas atas meja balik dia tepuk. Kena boleh ke aku mata botol. Bang. Tiba-tiba orang 2000 orang kaning dia boleh 200 je. Orang lain boleh kat gula weh. Duk ke kapung? Tak duk dah. Kih ke apa? Lidah besar. Kita panggil mulut besar. Kih lidah. Tak boleh duduk kapung. Kih lidah. Hancur lebur rumah tangga. Kih lidah. Kih lidah. Tak ngaku anak. Tak ngaku pok. Kih lidah. Cerah bukan kata 3 dak. 1000 cerah. Tu lakinya tolak dia. Kih lidah. Habis tu jaga molek. Benda ni benda bisu. Perkara tu perkara bisu. Tengok ni. Nabi kata. Orang zina. Waktu kira tak ada dosa besar dah tu. Tapi kalau tanding dengan orang ngata kat orang ngupak kat orang, Nabi kata payah nak selesai dalam bab nak diampun oleh Allah tentang dengan dosanya.
Lepas tak boleh kita kecek langsung lah, tak boleh orang ada pada tempatnya. Ada pada tempatnya, bukan makna tak boleh kecek langsung, tak boleh ada pada tempat. Boleh, ulama kata ada 2, 3, 4 tempat, 5 tempat. Antaranya bila kita nak pergi report kepada qadhi. Tetel dengan misal kata orang Tino ni dia duduk dengan tok lelaki dia. Betul-betul lelaki tak tanggungjawab. Tok lelaki tak semaya, duduk dalam mabuk minum, duduk dalam heret Tino, tak tanggungjawab, tak bagi nafkah. Nah, buat zalim katak godeh. Tiba-tiba isteri ni nak pergi menutup, nak pergi memohon fasah kepada qadhi, dia akan cerita kedak bagi tak oleh tok lelaki dia. Kena cerita tak? Kena cerita tak ke hamba nak bagi fasah ni. Fasah buku apa? Tok lelaki hamba lah. Ayo buat kena. Tak boleh royak. Apa? Ngopak. Siap. Tak kena fasah. Hati dia kena royak. Walaupun dia royak tu bagi tak molek, tapi lagu tu dibenar oleh syarak. Kaya royak aku tak dia kena royak tok lelaki tak tanggungjawab lah, modok dengan tok lelaki tak biasa beri nafkah 3 tahun dah tak ada beri nafkah. Anak-anak amolah duk cari duit. Tu. Tu yang pergi memohon pasal, pergi kena cerita pada qadhi. Tempat tu boleh. Boleh kita sebut tetel tak molek. Barang buruk orang ni dapat qadhi. Lagi bila ada ulama kata tempat harus kita boleh tepuk barang tak molek orang ni ialah bila kita nak pergi, kalau kita kira nak pergi cain dadu. Pergi cain dadu. Orang mari cokeh sama kita. Curi barang. Buat zoling, buat gapo, kita pergi cain dadu. Dadu nak bantu perancang wang. Dadu tanya nak kita. Tanya, buku apa orang duk cang ni? Buku orang mari mau kita ni. Mari buat kan? Tak boleh hoyak dadu. Mana? Ngopak. Dadu kata muklik cang lainnya. Tu pak tu boleh hoyak. Boleh royak keburuk ke orang ni, anak kawan ni, rumah balik tinyok ni. Curi semua serati rumah hamba. Nampak besar sikit curi. Barang rumah tak ada tak gapo, silih tak sikit nyambil, siapa kecok-cok pun nyambil, tayar buruk pun ambil. Tu boleh kita royak tak oleh dia, kerana nak report apa panggil. Nak cang kuam. Tempat tu boleh. Boleh kita ngopak. Boleh kita sebut bab tak oleh dia. Lagi pula dah ulama kata tempat yang boleh kita sebut tak molek orang ni sekiranya orang ni sehodah. Kata orang duk gelar nama orang ni. Nama orang yang gelar tu semua diri dia tak kena dengar. Bila orang panggil orang yang gelar dia benci dengar tak kena. Tapi dah sehodah. Kita pergi cari satu orang di kampung tu. Nak mari itu tanya sikit ni. Apa pula dah kenal kedak omong itu. Omong mak. Tak. Mak ramah le kampung. Mak mana? Contoh mak mana? Dalam mak anak royak tak boleh mak mana. Moga kita sebut nama gelar dia semua orang kenal. Mak Selu, dia tak kenal panggil mak Selu. Dah ya Selu suka. Selu. Kita sebut mak Selu, mau hijau. Tentu dah mau boleh tunjuk dah. Tapi belum kita nak sebut mak Selu, kita tanya mak dulu. Ulama kata, mak ada tak? Kalau kena kata anak dalam kampung tu ya seorang nama mak. Mak tak ada tu rumah tu. Boleh. Kiranya kalau kata dalam kampung ni ramai nama mak anak so, boleh kita sebut. Walaupun kita sebut perkara tu ya bila dia dengar dia tak kena. Nama gelar dia. Dia tak kena. Gelar dia ni banyak macam-macam. Lebih lagi orang biasa yang dituk akil. Masa yang dituk akil dulu macam-macamnya gelar. Papek gelar. Boleh je gelar kat orang. Dah ya tulis aja. Orang gelar papek Nah, faham tu orang tua mari ngaji hari Jumaat juga kalau dengar tok akid duk kecil amo yo. Pergi kita ke sungai. Pergi mu pergi dulu. Saat ni itu gidah ni, rohak gidah. Pergi apa? Pergi apa papek Baru orang tua bunyi kok mana pergi apa papek Tapi awak mutu, papek awak mutu. Oh, mana? Jadi pening juga dengan papek boleh ke awak mutu. Walah okey. Nah, ada hak gelar kucing. Gelar kucing tu ya tak anggap nama dapat. Nama tu ada lah. Nama ni patut gelar dia kucing. Tapi pria tak anggap nama dia panggil kucing dulu pun. Panggil kucing. Tak kasih. Tu pergi pakai si. Mana tu kucing. Makan gitu lu dah. Macam-macam gelar. Hak gelar malaikat ada. Gelar malaikat. Tak kita dia nak malaikat lah ni. Faham orang tak biasa surga kejut tak mana kita dia nak malaikat.
Gelar macam-macam. Atau atas tuai lah. Kalau tuai dia tak kena, tak setuju tu, sekiranya kalau kita sebut tak ada hajat ke apa, masuk dalam upak. Sekiranya kalau kita hajat tadi nak pergi cari kampung dia, nak pergi cari nak supaya orang tunjuk rumah dia tu, hajat lagu tu dibenar oleh syarak. Tempat lagu tu dibenar. Lagi pula dah so lagi hak kata ngupak dibenar oleh syarak ialah orang yang melakukan dosa tadi tu berterang-terangi. Boleh kita sebut. Orang ni orang kedebel kita kata. Orang minum tak hera kat orang, tak ada nusuk dak. Yang minum dah kampung minum terang-terang dah. Kalau dia heret tina buat asuk dia terang-terang, tak ada hera seorang dalam kampung tu. Mana buat dosa terang-terang. Orang ni boleh kita upak dia. Boleh kita sebut hal tak molek dia. Kerana dia tak tusuk sangat. Boleh kita kata hudung dia. Orang lagu tu. Supaya orang lain dengar, tak boleh kita buat tak molek ni tengok dia duduk tutup ceruk. Nah. Kita jawab best dah. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa syarafa darajatil aliyah wa itulah makna kata kita kena jagalah lidah kita daripada sebut ketai barang hak tak molek kecuali yang dibenarkan oleh syarak 2 3 4 tempat ni. Tempat-tempat yang dibenar tu tak apalah tersebut tak molek tu. Orang yang buat dosa, buat maksiat, terang-terang ni tak kerencai lah kita tahu buat maksiat tak kerencai. Orang ni boleh kita sebut hak tak molek dia. Tak bila kata mengupak. Ataupun kita panggil mengupak tu tak jadi dosa. Tempat lagu tu. Ada pun yang lain daripada tempat tu boleh kita elok-eloklah, boleh kita jauh-jauhlah daripada perkara-perkara daripada sebut benda-benda tak comel orang. Kerana payah sangat nak menyelesaikan dosa kita tu. Nabi banding kata, Nabi kata berat daripada zina lagi. Dan seperti menyalahi janji antara perkara yang kita kena jaga lidah ni, kerana kita duk cara dia lebat cara lidah ni. Lidah kita ni. Makna seperti menyalahi janji ni atas daripada seperti berdusta. Kita syukur atas nikmat lidah ni, kita jaga pelera ni. Pelera lidah kita daripada perkara-perkara yang tidak dijadikan akan dia kerananya. Kerana perkara-perkara tu daripada kata-kata yang dilarang, antaranya hak dilarang tu berdusta, mengupak, dan begitu juga perkara hak dilarang tu ialah menyalahi janji. Habis tu nak janji buat orang, bubuhlah lelaki pada berjanji kita insya-Allah biar ada umur tu. Kata esok ni jadi ke tak ni? Jadi insya-Allah. Jangan menyalahi. Bubuh sok umur tu. Sekiranya kalau tak boleh jadi, tak boleh pergi, bagaimana hak kita janji, senillah kodah lah ni, ada telefon, ada live, Facebook, WhatsApp, ada lagi minta maaf tak boleh pergi weh. Anak reboh, jahit 3 jarum, ni duk anak main ni. Boleh kita cerita pada dia. Kalau tak sebenarnya janji-janji. Siapa pergi, siapa masuk, tak nyegi sedah. Kalau peluang boleh kita khabar ke dia, kata kita tak boleh pergi, taknya royak. Tu masuk dalam kata kita menyalahi janji. Hak acak, hak banyak, hak kerek nyalahi janji, berkata duit. Hak ni apa wajib dah, apa fardu ain dah ni. Janji lek hari Senin, 3 hari Senin ke bayar, hari Senin ke bayar. Sebab fardu ain dah tak bayar.
La haula wala quwata illa billah. Kita kalau orang buta duit orang ni, kalau ada niat tak bayar, berat benar. Berat. Belalah lah ni kita tak kuasa lagi nak katakan. No ada sikit sebanyak kita buta duit orang dah. Waktu tak kuasa lagi dengan saya takik, dengan keadaan, dengan kerja payah lah ni. We ada niat nak bayar. InsyaAllah Allah beri mudah kepada kita boleh bayar. Kalau tak sehnya nanti bila nak mati tu hutang. Nanti peluang mati. Berapa atas mati tu hutang lucu. Rasa tak ada hal dah bagi dia. Jangan tak selesai tu. Jangan kata kita ambil hutang nak berhutang duit orang. Walaupun kita kata tak banyak 300 ya 300 tak usah kata 300 5 kau sekali pun bila hutang ada hutang situ. Mana duit 5 kau tak cukup 5 kau nak beli con naik gini. Baik, ambil atas jalan hutang tu. Nak bergetar duit 5 kau. Nak beli con naik atas jalan hutang. Kalau minta terus-terus senang pula. Mana duit 5 kau minta terus-terus dah. Ya beri duit 5 kau tak apa tak ada hutang ni nak bergetar. Bila nak bergetar ada hutang sekali pun 5 kau. Beli con naik lepas dah tu juga ingat dak 5 kau. Dah. Akan terus hanya dengan gitu tangguh. Tak usah kata banyak sekuk sekalipun. Bila yang dihutang, mati dalam medan perang, mati syahid lah mati dalam medan perang ni. Harus tergantung antara langit dengan bumi. Oleh kerana sekuk hutang tak boleh selesaikan. Habis itu Rasulullah SAW tak maya-maya orang yang lekat hutang. Rasulullah tak maya-maya atas orang yang ada hutang. Tiap-tiap kali maya mani kape nak manak mani ni Rasulullah tanya adakah dibagi orang ni dai ada hutang tak orang ni sahabat kan dia akan jawab ayah ni ada hutang silakan orang lain jadi imam maya Rasulullah tak maya satu orang sahabat tu ada hutang bila ada hutang Rasulullah tanya kata ada ke tak orang ni maya ni ada hutang tak ada ya Rasulullah tiba-tiba ada tu Abdul Rahman bin Auf, siapa tak silap, sanggup hutang dia. Ya Rasulullah tak apa, hamba sanggup hutang dia. Hamba sanggup. Semua hutang yang adanya, hamba sanggup nak bayar. Baru Rasulullah maya atas mayat dia. Mayat sahabat tadi. Bila Rasulullah maya, tiap-tiap kali Rasulullah temu dengan Abdul Rahman bin Auf, Rasulullah akan tanya, mu selesai lagi hutang dia? Mu bayar lagi hutang dia? Siapa Abdul Rahman tu tak masa tak ada duit nak selesai lagi hutang dia duduk lari kaki Umar dengan Rasulullah. Bila temu Rasulullah tanya, selesai lagi hutang dia? Tak lagi Rasulullah. Buat temu selesai daripada hutang hak akhir ni, temu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, mu selesai lagi hutang dia? Dia kata, aku selesai habis dah hutang dia. Sekarang ni baru roh dia tu diangkat naik langit. Jangan bak hutang sekalipun kita kata sikit 5 kau 20 kau 10 kau sekalipun bila kita ambil atas jalan bergetar kena selesai apatah banyak sampai 10,000 30,000 beratus ribu pun ada habis selesai lah. We ada niat hati kita lah ni tak gerak nak kerja dak koda-koda pada kau nyewa rumah anak sekolah ada api air berapa cukup makan lah ni we ada niat hati kita niat aku nak bayar hutang disertakan kita kena amal lah. Amal salah satu di antara doa orang nak menyelesaikan hutang ni ya Allah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tu doa tu golek ke banyak ke kita ingat belakang ingat belakang doa tu. Amalah dengan doa tu. Kata untuk guru kita, baca tiap-tiap kali lepas pada maya 5 waktu tu, sekurang 3 kali. 3 kali lepas pada tiap-tiap waktu kita semaya 5 waktu, 3 kali baca doa tadi. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Tuhan dia nak beri kemudahan. Sekelip mata ya. Sekelip mata ya Tuhan kemudahan. Nak beri kemudahan kepada kita, boleh duit, boleh rezeki, supaya kita boleh menyelesaikan hutang. Tapi kena selesai nah. Balong ada tu minta doa tak sadar-sadar nak selesai hutang. Tiba-tiba boleh berak, boleh duit senyap. Tengok tu tak ada niat. Ni makna kata kita menyalahi janji masa kita ambil hutang nak bayar seminggu, nak bayar sebulan. Siapa pria tak bayar ini adalah menyalahi janji. Guna apa tu? Lidah.
Lidah lah yang menyalahi janji. Yang adalah ia menyalahi janji itu salah satu daripada segala alamat munafik. Munafik. Jangan tukar dengan muwafik. Ada orang tukar muwafik. Cucu tanya, cucu duk ngaji juga pekoh sikit-sikit sebanyak. Cucu tanya, cik, muwafik lah ke mana muwafik? Cik kata, bukan muwafik, munafik. Tukar dah muwafik dengan munafik. Itu. Orang ni munafik mana orang olok-olok. Zahir yang kata Islam, dalam hati tidak ada sikit iman. Kepak dengan segala kekufuran. Itu panggil munafik. Maka alamat dia ni salah satu di antara alamat tanda orang ni ada sifat nifaq ialah suka menyalahi janji. Bila janji salah selalu dah. Tapi kita ngaji bab munafik ni jangan gaduh nak kata ke orang. Perkara ni perkara dalam hati. Bila perkara dalam hati, hanya hati kita yang kita boleh tahu. Hati orang lain kita tak kuasa nak mengetahui. Kecuali Tuhan punya cerita kita, baru kita boleh tahu. Kalau Tuhan punya tak cerita tentang dalam perasaan hati, kita boleh tahu dalam hati seorang. Tak boleh. Habis itulah kita ni hukum hak zahir saja. Inna nahkumu bil-zawahir. Kita boleh hukum hak zahir. Bila zahir tu bila lidah dia wayak atau gitu gini, tak boleh zahir. Boleh hukum hak zahir wayak tu. Ada pun dalam hati, itu hisabuhum Allah. Itu hisab. Allah hisab bila. Perkara tu tahu. Dalam hati kita tak tahu. Kalau kita ngaji salah satu di antara tanda-tanda orang munafik ni, sekadar kita boleh jaga kita. Orang lain jangan gaduh kita duk pergi madu. Hati ni sifat munafik ni. Yang salah janji ni salah satu daripada segala alamat munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kaziba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda munafik katanya Nabi tiga tanda ni lah. Nanda kata orang ni ada dalam hati dia tu sifat nifaq, sifat yang tak berimeh dengan Allah. Orang munafik zaman Nabi lagi ada, zaman kita tak tahu. Zaman yang baik, zaman Nabi lah zaman baik kali. Zaman yang terbaik zaman Nabi. Karena zaman Nabi lah banyak malaikat turun. Pintu langit terbuka masa Nabi. Boleh tengok mukjizat macam-macam ke masa Nabi, masa yang terbaik. Nabi ada sebutlah dia, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa aku, Nabi kata. Summa yalunahu, tiga pula dah. Tiga generasi, tiga kemudian daripada aku sekat tu yang Nabi sebut. Mana raya semasa Nabi lah semasa hak baik sekali. Dalam semasa hak baik sekali ada juga orang wak olok-olok kata dia mukmin. Wak cocok dia kata dia Islam. Sedangkan dalam hati dia tu penuh dengan kafir. Habis itu Tuhan suruh turun satu surah, suratul munafiqun, surah orang munafik. Orang munafik mana zahir Islam. Kepala munafik zaman Nabi Abdullah bin Ubaid. Kepala dia. Palu. Kita tengok zahir gini comel. Orang baik pada zahir dia. Tengok pakaian, tengok kedudukan, tengok akhlak dia. Bahkan dia duduk dalam sijil Nabi semua ni. Kepala munafik Abdullah tu. Duduk dalam sijil dan dia orang tukar tafdil dia panggil. Tafdil ni sekiranya kalau Nabi masuk dalam pintu, dia lah tukar bangun kata Nabi saparah. Orang lain pakat bangun ramai-ramai tu. Sekiranya kalau kita kata Abdullah ni munafik, semua orang lain pakat kata kita mengarut. Kenapa? Pada zahir comel. Baik zahir dia. Dia tusuknya dalam hati dia tu kafir dengan Nabi, kafir dengan Allah. Sebab itulah Allah menurunkan surah Munafikun supaya nak wayak atas Nabi, orang ni, orang tu lolok ya. Lolok ya kata ya berimeh. Buat main-main ya, cu saja ya. Iza ja'akal munafiqun, bila orang munafik pergi sama Muhammad, dia akan wayak inna nashhadu innaka la rasulullah. Kami menyaksi ya Muhammad bahawa engkau tu adalah Rasul Allah. Tu mulut dia. Dia mengaku. Tapi dalam hati sikit tak mengaku. Sikit tak mengaku. Dan orang munafik masa Nabi ni segok-segok. Orang comel.
Orang kecek pe pandai susun kata-katanya. Allah kata, dan Allah sebut perman dalam Quran. Wa iza ra'aituhum tu'jibuka ajsamahum. Bila mu tengok kepada mereka orang munafik Muhammad, mu heran pakna comel orang. Tuai sakok bersih penduduk ke comel orang munafik ni. Nah, wa in yaqulu, bila ya kecek orang munafik, tasma' li qaulihim, mu dengar ya kecek Muhammad. Mana pandai ya kecek. Susunnya dia, ibarat dia, Nabi kita dengar. Nah, tapi dalam hati mereka itu tak ada sikit percaya kepada Nabi itu. Masa yang paling terbaik, masa yang malaikat turun berderu-deru di muka bumi. Masa kita tak tahulah kita ni masa bukan masa Nabi, masa Nabi tu nak. Masa teruk dak orang Nabi tak ada rasul. Cuma ada lah 4-5 tahun lepas. Hak ngaku Nabi di Gerbi tu. Itu. Tak bunyi begitu. Siapa ada begitu sini? Nama Nabi Ahmad yang ngaku. Hak seorang tu nama Isa. Tu Isa kau kerantik. Nabi ngaku. Pakai seluar siapa? Nah, ada kitab, nama kitab Karabiang kitab dia. Nah itu supaya roya tu dah. Acung salah dah nama kitab Karabiang. Nabi Persu. Aku tu. Mana kata kita duduk zaman yang akhir zaman dah. Maka banyak-banyak lagi cuma ni perkara hak kita ni untuk ukur diri kita bab munafik ni. Nabi kata 3 tanda ni lah munafik. Bila cerita kita ni kecek apa saja royak. Nah, saya berdusta ia orang munafik. Kecek sepatah 2 patah ada dah capung. Masuk capung becing, cicak dengan budu masuk capung bih dah. Nah, macam-macam tu bih tak betul. Tu salah satu di antara tandanya orang yang kecek tak betul, kecek sepatah 2 ada dah bau. Ini salah satu daripada tanda-tanda alamat munafik. Dan apabila menjanjikan dia seorang tu, orang munafik, orang hak tanda alamat munafik itu akan kebanyakannya akan kebaikan. Nah, secara menyalahi ia seorang tu akan janji kebaikan lah. Janji kebaikan nak bayar duit dah, tak apa kita bayar. Hotel ni, hotel 15,000 ni hamba bayar. Apa pergi dah, tak bayar pun. Tak apa aku worry pun. Tak apa kita janji temu situ. Apa minggu dapat aku jamu. Yalah tu semua kebaikan berlaku tu. Siapa pergi semua menyalahi. Ini salah satu daripada tanda-tanda alamat panggil munafik. Dan apabila dipercayai akan seorang tu saya khianat ia orang hak dipercayai. Apa arti? Artinya tiada menunaikan ia seorang hak dipercayai akan barang yang dipercayai ia seorang tu pada barang hak ia percaya tu. Mana perkara ni kita serah dia, kita harap dia. Tiba-tibanya khianat. Khianat tak ada minta izin di kita. So khianat makna gunalah. Guna perkara-perkara hak kita ni kiring. Hak kita ni harap ke dia guna perkara tu tak kena pada jalan. Contohnya kita nak kelik taning. Kelik taning boleh seminggu Lepas tu mai kirim mutu padak acak mutu. Tak mutu mahmud Tolong tengok aku dah. Tolong tengok kalau kata apa ni lagu mana ujian-ujian turun mu tolong terkalih kerana tak lewasa. Siapa pria kita keliknya dua naik mutu tu wasah. Kali mu anak 7 orang pun anak. Tak apa lagi ragu lagi nyamuak. Hanya 2 sahih mutu kita. Gi mari kan nak panggil. Perkara tu perkara orang harap dia, orang suruh dia tu amanah ke tu. Kena ada mo ni akik tayarlah dak. Muak barang berat-berat. Ada muak barang hak tak sepatut mutu muak. Nyamuak dia. Tu kena amanah. Tu salah satu daripada tanda-tanda orang munafik. Jaga diri kita lah. Ada ke dak aku bila kecek bahau, ada ke dak bila janji salah mungkin janji, ada ke dak bila orang harap kepada aku satu-satu benda aku khianat. Aku tak tunaikan bagaimana saya percaya kepada aku, ada ke dak. Kalau tak ada alhamdulillah selamat. Kalau ada ijah bimbang takut kita tergulung di kalangan orang munafik ni. Dan seperti berbantah-bantah lagi hak kena jaga lidah kita ni. Bantah ni kita panggil kelahi balah. Mung kata gitu ku kata gini. Mung kata uduh ku pun kata uduh kata itu panggil berbantah-bantah. Kelahi balah tu nah. Kelahi balah.
Dan berkata-kata pada barang yang tiada beri pada kecek daripada benda-benda hak tak ada manfaat sikit. Tak usah kata manfaat akhirat, dunia pun tak ada manfaat. Kalau ada manfaat dunia tu boleh terbang juga. Duk kecek buat dia tu kecek apa? Kecek bak kerja, tak apa juga. Ada manfaat dunia. Ada juga manfaat dunia, tak apa juga. Ni tak ada faedah sikit. Ada bagi dulu-dulu ada manfaat pengajaran pun tak ada. Kalau bagi dulu untuk mengajar tu boleh bayar kok. Bang ada juga faedah dak. Untuk bagi saja gitu royak aku gitulah dulu, aku gini dululah. Kalau lah royak bagi hak tak ada beli pahala, tak ada jadi dosa tu boleh terbaik. Jadi sia-sia. Bimbang-bimbang kita duk royak perkara hak dulu kalau perkara dosa. Tu jangan duk terbaik royak weh. Hak dulu weh selesai dulu, katuk senyap. Kayak kita dulu salah seorang dak? Salah seorang. Bila salah seorang, kita taubat dah. Lah ni baik dah. Padahlah. Selesai dah. Duk kutik royak. Jadi sepana kita puncai pula dah dosa kita dulu. Mai duk kutik bangga royak kat orang. Atau berapa banyak orang biasa tu. Biasa kata dulu tak baik. Dulu lara, dulu jahil, joli dulu. Lah ni baik dah. Lah ni pakai serbai. Taguh janggut. Duk kat sijik. Maya Jumaat. Maya ke apa. Ni kutik duk royak. Hata orang lain dulu. Aku dulu. 3 orang sehari. Kilik tino. Lembu tu dalam kampung tu 10 ekor sekali hari. Anak dara orang gitu gini goyak tengok goyak. Tak usah goyak. Kerana orang duk goyak dosa dulu pada orang itu menambahkan saksi tak ada pasal-pasal. Masa dia buat jahat dulu dia seorang ya. Bila dia taubat selesai dah dia dengan Allah. Bila dia kutik duk goyak tambah ada saksi. Mu goyak apa aku begitu. Ni royak apa orang kita royak 10 orang saksi atas kita. Saksi atas ni takut, saksi bagi tak apa. Saksi bagi, saksi tolong, saksi atas, saksi menyusah kita. Saksi menyusah. Ya Allah hari tu ya royak aku tak gerah itu. 3 orang hari tinu. Masa muda-muda dulu, ya royak aku. Jadi saksi tak ada pasal-pasal. Habis dulu kita salah, habis kita dengan Allah. Taubat tak mudah. Sehingga habis dah tak apa bila dah kita dengan Tuhan selesai. Ada kata mulut dah royak lah. Ni habis royak. Siapa kebunuh orang royak. Allah, bagi mak gak dulu. Kalau ingat masa dulu lah ni beradu dah malah dah ni malah cabut dah taring. Masa taring ada mula wak ngini kena nggo. Hamba rasa tak silap bila-bila 15 orang dah mayat. Dah selesai yang bunuh orang tiba-tiba pergi royak. Walah kalau dia taubat dengan Allah selesai tu. Selesai dah. Jangan. Tak usah duk nambahlah saksi atas kita. Kita tambah saksi bagi pula. Lagu mana saksi bagi ni? Mari duk nyongo pakai jadi saksi masing-masing ni. Akhirat gigi ni panggil saksi bagi. Ya Allah, ya Tuhanku atas dunia yang ngaji di balasah. Nak male satu ada. Ngaji umur kilik kita. Hari tu tak kilik tapi mari juga. Ada nyenguk ya Allah. Ya Tuhan. Tak apa panggil saksi bagi. Saksi bagi, saksi hala kau tolong atas jalan baik. Jangan jadi saksi atas macam mana tadi. Dosa kita dulu, selesai dulu, senyap. Suruh royak kau orang. Tu. Itu yang paling takut kali. Panjaran kita beradu sekat dulu lah. Seperti berbantah-bantah beradu sekat tu. Dan berkata pada bagai yang tiada memberi faedah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعل المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.